السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. نسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا وأن يشرح صدورنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا علام الغيوب، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا يا كريم، ووفقنا للخير يا أرحم الراحمين، وافتح علينا فتوح العارفين، وارفع عنا ما نزل من البلاء يا الله يا كريم. اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وفقنا للخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, saya mengingatkan diri saya dan muslimin dan muslimat yang sedang melihat kepada live streaming ini untuk ikhlaskan niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dengar ilmu, apabila kita ajar ilmu dan kita belajar ilmu, supaya kita dapat pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama seperti mana kita kata Imam Nawawi adalah sebaik-baik perkara yang seorang menghabiskan padanya masanya yang paling bernilai. Adapun setelah ini, amma ba'du, maka telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan Al-Imam At-Tirmidhi dalam kitabnya As-Sunan, sebuah hadis yang isnadnya bersambung sampai kepada Al-Hafidh Abul Faraj Abdul Rahman ibn Ali ibn Al-Jawzi Al-Bakri. Dia kata, wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu, yakni ia adalah hadis pertama yang dia telah dengar daripada gurunya. Kata beliau, akhbarana Ismail ibn Abi Salih al-Mu'adhdhin an-Naysaburi, wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Qala haddathani walidi Abu Salih al-Mu'adhdhin وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني محمد بن محمد بن محمش الزيادي النيسابوري قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد ابن يحيى بن بلال البزار قال وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري قال وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وعنده ينقطع التسلسل بالأولية على الصحيح. Ini hadis al-musalsal bil awwaliyah seperti mana kita telah janjikan. Sampai sekarang saya telah baca sebahagian daripada isnadnya yang ia daripada Al-Hafidh Ibn Al-Jawzi sampai kepada Sufyan Ibn Uyainah, Setiap rawi dalam isnad ini, dia telah kata, ini adalah hadis yang pertama yang saya telah dengarnya daripada guru saya.
Karena ini hadis ini terkenal dengan al-musalsalu bil awwaliyah. Hadis yang setiap perawi meriwayatkannya sebagai hadis pertama yang dia telah dengarnya daripada gurunya. Biasanya penuntut ilmu hadis, penuntut ilmu apabila mereka sampai kepada seorang alim, maka mereka akan minta untuk dengar hadis ini pada awalnya. Nah, apabila mereka datang mula menuntut ilmu, mereka akan minta untuk mereka dengar hadis ini. Maka setiap rawi dia kata, ini hadis pertama saya telah dengarnya daripada guru saya. Apabila perkataan ini diulang dalam isnadnya, maka hadis ini terkenal dengan al-musalsal bil awwaliyah. Maka tasalsul ini sampai kepada Sufyan ibn Uyainah. Kata beliau, عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Hadis ini adalah hadis ar-rahmah atau al-hadis al-musalsal bil awwaliyah. Dan ada padanya makna yang sangat penting bagi umat Islam, dan sangat penting kita mengingatkan para muslimin dan muslimat dengan makna hadis ini pada masa ini yang susah bagi ramai orang. Hadis ini maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya, Ar-Rahimun, yakni mereka yang merahmati orang-orang lain, mereka yang merahmati manusia. Yarhamuhumur Rahman, Allah yang dia Ar-Rahman merahmati mereka. Yakni Allah merahmati mereka yang merahmati manusia. Irhamu man fil ard, baginda bersabda, rahmatilah sesiapa yang ada di atas bumi ini, yakni rahmatilah manusia yang ada atas bumi ini. Yarhamkum man fis sama', yakni para malaikat akan merahmati kamu. Hadis ini yang riwayat oleh At-Tirmizi dan selainnya ada baginya syarahan. Makna hadis ini kata ulama, mereka yang merahmati yang ada atas muka bumi ini, mereka yang merahmati manusia. Bagaimana merahmati mereka? Bagaimana kita merahmati manusia? Kata ulama, biirsyadihim ilal khair, kata'limihim umur ad-din ad-daruriyah allati hiya sababun liinqadhihim minan nar. Seperti kita mengajar kepada manusia kebaikan, mengajar kepada mereka ilmu, mengajar kepada mereka ilmu fardu ain, ilmu agama yang daruri, yang mana dengan ilmu ini mereka selamat daripada api neraka. Ini daripada cara untuk kita merahmati manusia, merahmati orang lain. Bahkan kata para ulama, mengajar kepada manusia ilmu agama itu lagi baik daripada memberi kepada mereka harta wang. Kerana dengan ilmu agama mereka selamat di akhirat. Harta wang yang mereka dapat mereka akan guna di dunia ini. Tapi ilmu agama dengannya selamat di akhirat, dengannya sampai ke syurga kalau beramal dengan ilmu itu. Maka di antara cara kita merahmati manusia adalah di antara caranya ajar kepada mereka ilmu agama. Jika kamu tidak mampu ajar mereka, kamu bukan seorang ustaz dan tidak ada kemampuan untuk ajar kepada mereka, tunjukkan kepada mereka jalan untuk mereka belajar. Jika kamu tahu jalan untuk kamu belajar, maka tunjukkan bagi mereka cara untuk mereka belajar ilmu agama. Maka kerana ini, pada awal tazkirah ini saya ingatkan muslimin dan muslimat untuk
share dan jemput semua kawan-kawan dan sahabat dan family dan kerabat untuk mereka berada bersama kita pada malam ini menuntut ilmu agama. Semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Juga di antara cara untuk merahmati manusia adalah dengan kita memberi makanan kepada orang yang lapar di kalangan mereka. Orang yang lapar, kita bagi kepadanya makanan. Dan khususnya sekarang pada saat ini yang mana ramai orang sudah tersekat di rumah mereka, ada banyak bisnes yang telah berhenti, ramai orang yang mereka fikir mereka takut daripada penyakit kalau mereka keluar daripada rumah, tapi pada masa sama mereka takut daripada lapar. Maka orang yang Allah Ta'ala telah memberi kepadanya rezeki yang banyak, ini peluang sekarang bagi dia untuk membantu saudara-saudaranya yang Muslim. Daripada hari ini, jangan kita tidur jika jiran kita yang Muslim kita tahu dia tidak ada makanan. Jangan kita tidur tanpa membantu dia apabila kita mampu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang yang Muslim adalah saudara bagi orang Muslim yang lain. Allah Ta'ala telah berfirman, Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Para mukminin adalah saudara-saudara. Maka sekarang pada saat ini, pada zaman ini, apabila telah turun bala ini, kita sangat memerlukan untuk beramal dengan ukhuwah Islamiyah, kesaudaraan Islam. Pada saat ini kita perlu ingat apakah para sahabat telah buat, khususnya apabila para muhajirin datang ke Madinah dan bagaimana para ansar telah membantu mereka. Sampai ada di antara para ansar yang mereka telah dia telah membahagikan hartanya dua, memberi separuhnya kepada muhajirin dan kekalkan bagi dirinya separuh. Bahagikan rumahnya dua, bagi separuh kepada muhajirin dan kekalkan bagi dirinya separuh. Seperti ini mereka beramal dengan ukhuwah Islamiyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarnya kepada mereka. Hendaklah kamu sekarang ingat dan tengok siapakah kerabat kamu yang fakir, yang kerjanya adalah harian, pendapatannya harian. Tengok apakah keperluan dia. Call dia, tanya kepada dia. Jangan tunggu sampai kamu dengar dia duduk minta daripada ini, daripada itu. Sebelum dia minta, apabila kamu tahu keadaannya susah, apabila kamu sudah tahu pendapatannya harian, kalau dia kerja dia ada pendapatan, kalau tidak kerja tidak ada pendapatan, hendaklah kamu call dia dan tanya kepada dia apakah keperluannya. Jika kamu mampu hantar kepadanya beras, hantar kepadanya beras. Mampu hantar kepadanya duit, hantar kepadanya duit. Sekarang adalah masanya untuk kita rapat-rapat dan membantu saudara-saudara kita yang mereka ada keperluan. Muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Mereka yang merahmati manusia, Allah Ta'ala merahmati mereka. Di antara cara merahmati mereka, ajar ilmu agama. Yang mampu ajar ilmu agama, hendaklah dia ajar. Yang mampu untuk merahmati mereka dengan memberi kepada mereka makanan dan minuman yang mereka memerlukannya, hendaklah dia memberi. Siapa yang perlu kepada pakaian, hendaklah kita memberi kepada mereka pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Rahmatilah sesiapa yang ada atas bumi, rahmatilah manusia yang ada atas muka bumi ini, maka malaikat akan merahmati kamu.
Malaikat yang ada di langit merahmati kamu. Bagaimana malaikat merahmati kita? Dengan mereka buat istighfar bagi para mukminin. Malaikat buat istighfar. Jika kamu di antara orang-orang yang para malaikat buat istighfar bagi mereka, beruntunglah kamu. Kamu infak, membantu saudara kamu, para malaikat buat istighfar bagi kamu. Jika ini keadaan kamu, maka beruntunglah kamu. Dan malaikat juga mereka menurunkan hujan, dan selain itu daripada jenis rahmat-rahmat. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, tengok kepada makna hadis ini yang terkenal dengan hadis ar-rahmah atau al-musalsal bil awwaliyah. Betapa pentingnya kita ingat maknanya pada sekarang, pada masa ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada setengah orang yang kerjanya dia jual burger, dan sekarang dia tidak mampu lagi. Ada setengah orang yang kerjanya dia ada kedai pisang goreng, sekarang dia tidak mampu lagi. Maka siapa yang akan membantu mereka? Hendaklah kita bercepat-cepat ambil peluang ini. Pahalanya kita dapatnya di hari akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Yani Allah Taala membantu hamba-Nya yang membantu saudaranya. Jika kamu membantu saudara kamu, Allah Ta'ala membantu kamu. Jika kamu membantu pada saat ini, boleh jadi ini sebab untuk kamu dipeliharakan daripada api neraka dan dipeliharakan daripada penyakit COVID-19 itu. Dengan sedekah, insya-Allah kamu dipertahankan. Maka hendaklah kita bercepat-cepat untuk kita membantu saudara-saudara kita yang para muslimin dan muslimat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Lagi Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى." Mafhumnya, kamu melihat para mukminin, yakni sepatutnya keadaan para mukminin fi tarahumihim, pada sikap saling merahmati satu sama lain, wa tawaddihim, saling kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, mereka seperti satu jasad. Idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Apabila satu jasad ada dalamnya satu anggota yang rasa sakit, maka seluruh badan akan kekal jaga malam, dan satu badan akan jadi panas, demam, kerana ada satu anggota yang sakit. Apabila ada seorang daripada saudara-saudara kita yang dia menghadapi kesusahan, yang ada keperluan, hendaklah kita semua cuba untuk membantu dia. Lillahi ta'ala, hendaklah kita membantu dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqun nara walau bishiqqi tamrah." Hendaklah kamu jaga diri kamu daripada api neraka walaupun dengan kamu buat sedekah separuh biji tamar. Muslimin dan muslimat, hendaklah kamu membantu dengan apa yang kamu mampu. Tidak semestinya kamu adalah seorang milioner, kamu seorang yang kaya-kaya supaya kamu dapat membantu saudara kamu yang muslim. Tidak. Dengan apa yang kamu mampu. Jika kamu masak harian untuk makan, tahu jiran kamu, saudara kamu
dia tidak ada duit untuk dia mahu beli makanan, bagi kepadanya sebahagian daripada makanan kamu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dan ramai orang yang kena ambil perhatian tentang perkara ini. Ramai orang yang pada keadaan yang biasa, yang mereka ada pendapatan, ada kerja, dan sekarang sudah berhenti kerja mereka mungkin rasa malu untuk mahu minta daripada saudara-saudara mereka dan sahabat mereka bantuan. Mereka rasa malu untuk menuntut bantuan. Maka hendaklah orang yang rapat dengan mereka membantu walaupun mereka tidak minta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan bagi umat Islam dan mengangkat bala ini daripada umat Islam. Muslimin dan muslimat, hendaklah kita dengar kepada kisah ini yang ada padanya ibrah. Telah diriwayatkan bahawasanya seorang lelaki yang abid, yang memperbanyakkan ibadah. Dia ada dalam satu masjid, dia buat doa. Dia orang yang salih, yang memperbanyakkan ibadah. Di antara apa yang dia buat doa, dia sebut dalam doanya, dia kata, Allahumma rzuqni ta'aman bisifati kadha wa kadha, bilawni kadha wa kadha, bita'mi kadha wa kadha. Yani dia kata, Ya Allah, kurniakan kepada aku makanan, sifatnya sekian-sekian, warnanya sekian-sekian, rasanya sekian-sekian. Dan dia tidur. Dia buat doa, kemudian dia berbaring tidur. Dalam masjid pada waktu itu ada seorang yang kaya, ahli bisnes, ahli perniagaan yang kaya. Dia telah mendengarnya buat doa ini. Maka dia kata pada dirinya, orang ini dia buat doa ini dan mempendengarkan aku doanya supaya aku yang pergi dan membeli kepadanya makanan ini. Tapi demi Allah saya tidak akan beli baginya makanan itu. Subhanallahil azim. Dia ada rapat apabila orang salih itu dia buat doa, maka orang ahli perniagaan itu dia dekat dengannya, maka dia dengarnya apa yang dia kata. Dia sangka bahawasanya orang itu mengangkat suaranya supaya dia dengar doanya dan dia dapat membantu dia membeli baginya makanan ini. Setelah sedikit masa berlalu, datang seorang lelaki masuk daripada pintu masjid dan dia membawa bersamanya makanan sebiji sifatnya seperti mana orang salih sebut dalam doa. Sebiji sifatnya seperti mana dia sebut dalam doa. Dia minta mahu makanan sifatnya sekian-sekian, maka datang orang masuk daripada pintu masjid membawa makanan dengan sifat tersebut. Maka dia telah meletakkan makanan itu depan orang yang abid. Maka apabila dia mahu keluar, dia letakkan makanan, dia mahu keluar, maka seorang itu yang ahli perniagaan, dia tanya kepadanya. Dia kata kepadanya, Billahi alaika illa akhbartani qissata hadha at-ta'am. Dia kata kepadanya, hendaklah kamu mengkhabarkan kepada aku kisah makanan ini. Apakah kisahnya? Sekarang baru dia sebut dalam doanya, maka terus sampai kepadanya makanan ini. Maka lelaki itu dia kata, saya ini seorang lelaki yang kerja saya hammalun. Dia kerja sebagai hammal. Hammal itu apa? Yani seorang yang membawa barang, dia ambil upah untuk membawa barang daripada pasar ke rumah. Macam delivery, dia buat delivery, macam delivery.
dia di pasar, siapa yang beli barang dan mahu hantar ke rumah, dia akan ambil upah untuk hantarnya. Dia telah beli bahan makanan itu. Dia kata kemudian saya bawanya kepada isteri. Sedangkan isteri saya memasak makanan ini, aku tertidur. Maka saya telah melihat dalam mimpiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada saya, sekarang ada di dalam masjid seorang waliullah, seorang wali daripada para awliya illah. Jika kamu membawa kepadanya makanan kamu, maka Allah Ta'ala akan menjadikan bagi kamu berkat pada makanan kamu. Jika kamu membawa kepadanya makanan kamu, Allah akan menjadikan bagi kamu berkat. Dan Rasulullah bersabda kepadanya dalam mimpi, dan saya menjamin bagi kamu syurga. Masya Allah al-azim. Dia melihat dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya bahawasanya jika dia membawa makanan ini kepada lelaki yang salih yang ada dalam masjid, maka Allah akan menjadikan baginya berkat dalam makanannya, dan Rasulullah menjamin baginya syurga. Dia kata, aku terjaga daripada tidurku, maka saya telah membawa makanan ini dan datang memberinya kepada hamba Allah yang salih ini. Apabila ahli perniagaan itu dia dengar kisah makanan ini, dia kata kepadanya, u'tika 'asharata ad'afi at-ta'am wa tu'tini ath-thawab. Faqala lah. Dia kata kepadanya, saya akan memberi kepada kamu 10 kali ganda nilai makanan ini, tapi bagilah kepada saya untuk memberinya kepadanya. Dia mahu dapat pahala bersedekah kepada orang itu. Maka kata lelaki itu, tidak, saya tidak mahu. Kata ahli perniagaan, saya akan memberi kepada kamu 20 kali ganda nilai makanan ini. Dia kata, saya tidak mahu. Dia kata, saya akan memberi kepada kamu 40 kali ganda nilai makanan ini. Dia kata, saya tidak mahu. Walaupun dengan dunia ini semuanya, saya tidak akan memberi kepada kamu apa yang Rasulullah telah menjamin bagi saya. Maka muslimin dan muslimat tengok kepada berkat membantu hamba-hamba Allah yang salih, hamba-hamba Allah yang beriman. Tengok kepada mimpi ini yang cantik yang dia telah melihat. Maka hendaklah kita bercepat-cepat membantu saudara-saudara kita. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, dan semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita syurga. Amin ya rabbal alamin. Adapun sekarang kita mahu sambung syarahan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Maka sila buka kitab bagi yang ada kitab, dan kita mahu sambung bacaan daripada kata pengarang. Qala al-Imam At-Tahawi, fa inna Rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah. Kata pengarang, sesungguhnya Tuhan kami Jalla wa'ala, dia bersifat dengan sifat Al-Wahdaniyah. Allah Ta'ala dia Maha Esa, tiada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bersifat dengan Al-Wahdaniyah, dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man'utun binu'util fardaniyah. Man'utun binu'util fardaniyah sama makna dengan mausufun bisifatil wahdaniyah. Al-wahdaniyah dan al-fardaniyah sama makna. Al-wahdaniyah dan al-fardaniyah sama maknanya. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan al-wahdaniyah, tiada sekutu baginya. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah
yakni tiada sesuatu daripada ciptaan yang ia seperti Allah. Tiada sesuatu daripada ciptaan yang ia seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala tidak seperti sesuatu daripada ciptaannya. Allah taala telah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamithlihi syai'", yakni Allah tidak seperti sesuatu. Alam ini terdiri daripada jisim-jisim dan sifat bagi jisim. Atau ulama tauhid mereka kata jawahir wa a'rad. Dengan ibarat yang lain, jisim-jisim dan sifat-sifat jisim. Maka yang ada dalam alam ini sama ada ia jisim atau sifat bagi jisim. Jisim itu apa? Yang ada baginya panjang, lebar, kedalaman. Ataupun sifat jisim yang kita namakannya dalam ilmu tauhid, kita namakannya al-aradu. Itu yang tidak berdiri dengan tidak berdiri dengan sendiri. Bahkan ia berdiri pada jisim. Seperti warna, seperti panjang, seperti lebar, seperti panas, seperti sujuk. Itu semuanya dinamakan dalam ilmu tauhid al-aradu. Ia sifat bagi jisim. Jisim dan sifat jisim semuanya ciptaan Allah. Allah bukan jisim dan bukan arad, sifat bagi jisim. Bahkan Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Dan jisim itu terbahagi kepada dua jenis. Ada jisim yang kasar, yang boleh pegangnya dengan tangan, seperti manusia, seperti batu, seperti kayu. Dan ada jisim yang halus, yang tidak boleh pegangnya dengan tangan, seperti angin, seperti cahaya, seperti ruh. Allah Ta'ala dia mencipta jisim yang kasar dan jisim yang halus. Maka dia tidak seperti jisim kasar dan tidak seperti jisim halus. Bahkan dia tidak seperti sesuatu daripada ciptaannya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang rahimahullah, kata al-Imam At-Tahawi, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihatu as-sittu kasairil mubtada'at. Ini teks yang sangat penting dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang menunjukkan bahawasanya para ulama as-salaf, kerana kita ingatkan sekali lagi bahawasanya Al-Aqidah At-Tahawiyah ada padanya kesimpulan bagi aqidah as-salafus salih, yang mana mereka ulama as-salaf yang telah hidup pada 3 kurun hijriyah yang pertama, dan Imam At-Tahawi daripada ulama kurun yang ketiga hijriyah. Teks ini menunjukkan bahawasanya para ulama as-salaf mereka meyakini aqidatut tanzih, yakni mereka menyucikan Allah Ta'ala daripada bersifat dengan sifat makhluk. Allah tidak seperti sesuatu. Allah Ta'ala bukan jisim besar, bukan jisim kecil. Maka kata Imam At-Tahawi, wa ta'ala 'anil hudud, yakni Allah Ta'ala maha suci daripada bersifat dengan al-hudud. Al-hudud itu batasan yang ada baginya ukuran, dinamakan mahdud. Al-mahdudu 'inda ulama'i at-tauhid ma lahu hajmun saghiran kana am kabira. Perkara yang mahdud, yang ada ukuran, perkara yang mahdud adalah yang ada baginya ukuran, sama ada ukurannya kecil atau ukurannya besar. Itu perkara yang ia baharu, yang ia jisim bersaiz. Allah Ta'ala bukan mahdud, bukan sesuatu yang ada baginya ukuran. Allah tidak bersifat dengan ukuran dan saiz. Tidak. Kerana Allah tidak seperti sesuatu. Allah bukan jisim. Bukan jisim besar seperti gunung. Bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Perkara benda yang ia jisim, ada baginya ukuran. Ada jisim yang ukurannya besar seperti langit. Ada jisim yang ukurannya kecil seperti habuk dan semut.
Adapun Allah tidak bersifat dengan ada baginya ukuran. Ini makna wa ta'ala 'anil hududi. Wal ghayat, al ghayat yakni an-nihayat. Yani Allah Ta'ala tidak ada baginya penghujung-penghujung. Jisim ada baginya penghujung. Ada baginya penghujung. Habis di sini, habis di sana. Ada baginya penghujung-penghujung. Itu jisim. Adapun Allah yang bukan jisim, maka dia tidak bersifat dengan sifat jisim. Tidak bersifat dengan ada baginya penghujung. Kerana dia bukan jisim. Tapi di sini hendaklah difahami ibarat ini dengan betul. Bukan maksud Imam At-Tahawi bahawasanya Allah jisim besar yang sangat panjang yang tidak ada akhir baginya. Bukan. Bahkan maksudnya Allah bukan jisim, maka tidak bersifat dengan penghujung-penghujung. Wal arkan, yani Allah Ta'ala tidak bersifat dengan al-arkan. Al-arkan itu sisi-sisi. Al-jawanib, sisi-sisi. Dia tidak bersifat dengan sisi kanan, sisi kiri. Yang ada baginya sisi-sisi, maka itu adalah jisim, baharu. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jisim, maka tidak bersifat dengan ada baginya sisi-sisi. Wal a'dha'i wal adawat, yani maha suci Allah daripada al-a'dha' dan al-adawat. Apakah makna al-a'dha'? Al-a'dha' anggota-anggota badan yang besar dinamakan a'dha'un, seperti tangan dan kaki. Al-adawat itu anggota-anggota badan yang kecil, seperti gigi dan kuku. Maka Imam At-Tahawi dia sebut bahawasanya Allah maha suci daripada al-a'dha' dan al-adawat. Maha suci daripada bersifat dengan anggota-anggota besar, maha suci daripada bersifat dengan anggota-anggota kecil. Maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan anggota-anggota badan. Allah tidak bersifat dengan anggota-anggota badan. Yang bersifat dengan anggota badan itu jisim, baharu, ciptaan. Allah Ta'ala tidak seperti ciptaannya. Muslimin dan muslimat rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang rahimahullah, la tahwihil jihatus sit. Yani arah yang enam ia tidak meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala kasairil mubtada'at. Yani arah yang enam tidak meliputi Allah seperti mana ia meliputi ciptaan-ciptaan. Saya diliputi oleh 6 arah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Adapun Allah, dia tidak bersifat dengan diliputi dengan arah-arah. Kerana dia telah ada sebelum kewujudan semua arah dan semua tempat. Dia telah ada tanpa tempat, tanpa arah. Dan setelah dia mencipta segala tempat dan segala arah, dia ada tanpa tempat, tanpa arah. Tidak boleh meyakini Allah ada di arah atas. Arah atas ciptaannya, dia tidak memerlukannya. Dan tidak boleh kata arah atas itu kemuliaan pada hak Allah. Tidak. Kerana Allah tidak memerlukan ciptaannya. Sama ada arah atas atau arah bawah, Allah tidak memerlukannya. Dan Allah Ta'ala tidak jadi mulia dengan ciptaannya. Tidak boleh kata Allah Ta'ala jadi mulia dengan ada di atas. Kerana kalau Allah Ta'ala jadi mulia dengan ciptaannya, yakni dia memerlukan ciptaannya untuk jadi mulia. Maka kerana ini, tidak boleh kata Allah Ta'ala ada di arah atas. Tidak boleh kata dia ada di arah bawah atau di kanan atau di kiri atau di depan atau di belakang. Bahkan yang betul seperti mana disebut oleh Al-Imam At-Tahawi, dia kata la tahwihil jihatus sittu. Arah yang 6 ia tidak meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Muslimin dan muslimat, nas ini hendaklah dihafal. Saya nasihatkan untuk menghafal nas ini daripada Imam At-Tahawi, seorang ulama besar daripada As-Salafus Salih.
Kerana zaman sekarang terdapat setengah golongan yang sesat. Mereka kadang-kadang namakan diri mereka dengan salafi, sedangkan mereka membawa akidah sesat yang bercanggah dengan akidah para ulama as-salaf as-salih. Ada di antara mereka ini yang kata bahawasanya Tuhan jisim besar beranggota badan dan dia ada atas di langit. Kemudian mereka kata ini adalah akidah para salafus salih. Di sini kita mahu kata bahawasanya meyakini bahawasanya Allah Ta'ala jisim besar beranggota badan itu langsung bukan akidah umat Islam. Kerana umat Islam tidak menyembah berhala. Yang menyembah berhala, dia meyakini bahawasanya Tuhan jisim besar beranggota badan, tangan, kaki, mata, telinga. Adapun umat Islam bukan ini keyakinan mereka. Mereka meyakini bahawasanya Allah, Tuhan kita tidak seperti sesuatu, tidak seperti ciptaannya. Maka dakwaan golongan ini yang konon-kononnya mereka namakan diri mereka dengan salafiyah adalah dakwaan yang palsu dan tidak ada baginya bukti. Tapi masalah di sini juga adalah golongan ini mereka bersikap melampau dalam keyakinan dan melampau dalam mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darah umat Islam tanpa hak. Dan ini perkara yang sangat bahaya. Jika mereka dengar seorang mengajar sifat 20, maka mereka hukum dia dengan kafir dan musyrik dan menghalalkan darah dia. Jika mereka dapat seorang buat sambutan Maulidur Rasul atau dia buat majlis tahlil atau talqin, atau dia baca doa tawassul, maka mereka menghukum dia sesat dan mengkafirkan dia, menghalalkan darah dia. Dan kebanyakan puak-puak teroris zaman sekarang, mereka mengambil daripada fahaman ini. Kita melihat golongan yang dakwa diri mereka konon-kononnya mereka mahu berjihad dan itu, tapi mereka pergi dan membunuh orang Islam dan menyembelih orang Islam tanpa hak. Kita dapat mereka membawa fahaman ini yang sesat. Maka kena berhati-hati, jaga anak kita, ahli keluarga kita daripada fahaman ini. Kita di Malaysia pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ini sangat jelas daripada kenyataan dan wasiat para ulama Melayu zaman dahulu. Saya mahu ambil contoh Syekh Daud atau saya mengambil contoh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim yang dia di antara pejuang merdeka Malaysia dan dia jadi mufti Penang yang pertama setelah merdeka. Dia telah menulis sebuah wasiat. Dia kata dalam wasiatnya, dia kata, kami kaum Melayu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari sudut aqidah kita ikut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abul Hasan al-Ash'ari. Dari sudut fiqh kita ikut Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Dan dari sudut tasawuf kita ikut Imamul Junaid al-Baghdadi dan Imamul Ghazali. Kemudian dia kata pada akhir wasiatnya, wahai kaum Melayu, jangan kamu berpecah belah dengan menerima fahaman-fahaman sesat. Maka kita sangat memerlukan untuk pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajar oleh ulama kita. Jangan kita terima fahaman-fahaman sesat yang memecah belah umat, yang membawa kepada terorisme. Zaman sekarang ada setengah orang yang bukan Muslim, mereka tengok kepada golongan ini yang sesat, bagaimana mereka membunuh orang Islam tanpa hak, dan mereka sangka bahawasanya Islam adalah seperti itu, dan mereka jadi orang itu yang bukan Muslim, bertambah mereka benci kepada agama Islam apabila mereka melihat perbuatan-perbuatan golongan ini yang sesat. Maka golongan ini yang sesat sangat bahaya atas umat Islam, sangat bahaya atas dakwah Islam.
Agama kita menyuruh kita kepada wasatiyah, kepada moderation. Agama kita bukan agama kezaliman. Agama kita agama kesederhanaan. Maka kesederhanaan itu adalah kesederhanaan yang telah diamalkan oleh para sahabat, para salafus salih yang benar, yang telah diamalkan oleh para ulama kita, ulama Arab dan ulama Melayu dan ulama yang lain, muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam At-Tahawi ini menunjukkan bahawasanya golongan ini yang dakwa diri mereka ikut salaf, tapi mereka tidak ikut salaf sebenar. Mereka buat aqidah baru dan menisbahkannya kepada para salaf, sedangkan para salaf tidak meyakininya. Yang mahu tahu betul-betul aqidah as-salafus salih, baca ini aqidah Tahawiyah. Baca al-aqidah Tahawiyah. Ada setengah orang yang tanya. Dia tanya tentang sebuah hadis terkenal dengan hadithul jariyah. Hadithul jariyah ini ada dalamnya bahawasanya satu ketika ada seorang sahabat yang mana dia mempunyai seorang hamba perempuan. Dia telah tugaskan bagi hamba perempuan itu untuk dia membela kambingnya. Maka pada suatu hari ada serigala yang serang kambingnya dan dia telah makan satu ekor daripada kambingnya itu. Apabila dia tahu, dia marah dan dia pukul hamba perempuan itu. Kemudian dia menyesal, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, adakah saya membebaskan hamba perempuan ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya mafhumnya, bawalah ia kepada aku." Apabila dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ada pada setengah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepadanya, "Atashhadina an la ilaha illallah?" Adakah kamu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah? Dia kata, "Iya." Maka Rasulullah tanya lagi, "Adakah kamu bersaksi bahawasanya saya adalah Rasulullah?" Dia kata, "Ya." "Na'am." Maka Rasulullah bersabda, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah dia orang beriman. Riwayat ini diriwayat oleh Al-Imam Malik. Tapi ada riwayat yang lain bagi hadis ini bagi bahagian yang akhir, yang ia disebut dalam Sahih Muslim. Riwayat itu yang kedua. Riwayat yang kedua ini ada padanya bahawasanya Rasulullah tanya kepada perempuan itu, "Aina Allah?" Maka perempuan itu jawab, "Fis sama'." Yani, apakah makna riwayat ini? Riwayat ini bukan maknanya Rasulullah tanya kepada perempuan itu di mana tempat Allah. Tak, Rasulullah tidak tanya soalan seperti ini. Kerana berada di tempat mustahil atas Allah. Maka Rasulullah tidak akan tanya kepadanya di mana tempat Allah. Tidak akan tanya soalan seperti ini. Bahkan kata Imam Nawawi yang dia telah syarah Sahih Muslim. Dalam syarahan Sahih Muslim dia kata, riwayat ini maknanya, ada takwilan baginya. Maknanya, Rasulullah tanya kepadanya, "Apakah keyakinan kamu tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala?" Maka soalan sini adalah tentang keyakinannya tentang keagungan Allah. Rasulullah tidak tanya kepadanya di mana tempat Allah. Tidak. Bahkan Rasulullah tanya kepadanya yang mafhumnya, "Apakah keyakinan kamu tentang keagungan Allah?" Maka hamba perempuan kata, "Fis sama'." Kata Imam Nawawi, makna fis sama' di sini, Allah Ta'ala maha tinggi darjatnya. Maha tinggi darjatnya. Bukan maknanya Allah Ta'ala ada baginya tempat yang tinggi. Tidak. Kerana Allah Ta'ala, dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Sangat penting difahami hadis Al-Jariyah ini. Dan takwilan ini telah disebut oleh ramai ulama dalam kitab-kitab mereka selain Imam Nawawi. Bukan hanya Imam Nawawi, bahkan ramai ulama selain Imam Nawawi telah menyebut takwilan ini. Maka jika orang mahu menafsirkan riwayat ini secara zahir dan dia kata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala
dia berada di dalam langit, tahulah bahawasanya orang ini keyakinannya bercanggah dengan apa yang Imam At-Tahawi sebut dan bercanggah dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harap semua dalam komen sekarang tulis Allah ada tanpa tempat, dan cuba untuk jemput kawan-kawan untuk masuk dan dengar ilmu ini. Kita jemput kawan-kawan ahli keluarga untuk dengar ilmu ini. Aqidah ini ilmu aqidah, ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling mulia. Kita kena rajin dalam menyebarkannya dan sebarnya kepada orang ramai. Sekarang ramai yang duduk fikir tentang banyak perkara yang musibah dan kesedihan. Maka kita membantu mereka, hendaklah mereka sibuk dengan ilmu. Jangan hanya sibuk dengan fikir tentang COVID dan penyakit. Kita fikir juga tentang ilmu. Sudah ada di dalam rumah, maka hendaklah kita guna masa untuk akhirat. Ya, bagus. Tambah lagi, sebut Allah ada tanpa tempat. Ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harap semua buat komen, tulis Allah ada tanpa tempat. Barakallahu fikum. Semangat dalam menuntut ilmu adalah baik. Semangat dalam menuntut ilmu menggembirakan hati apabila melihat semangat dalam menuntut ilmu. Kata Imam At-Tahawi lagi, Imam At-Tahawi kata wal mi'raju haqqun. Yani al-mi'raj itu perkara yang benar. Kita telah membahaskan tentang al-mi'raj. Sebelum beberapa hari kita telah membahaskan tentang Isra' dan Mi'raj. Kita telah buat satu tazkirah khas membahaskan tentang Isra' dan Mi'raj pada malam 27 Rajab hari itu. Maka kita telah syarah tentang al-mi'raj. Maka Imam At-Tahawi di sini dia kata wal mi'raju haqqun, yani kita meyakini, beriman bahawasanya al-mi'raj itu perkara yang benar yang telah berlaku. Dan syarahan tentang al-mi'raj adalah seperti mana kita telah sebut dalam ceramah hari itu, ceramah khas tentang Isra' dan Mi'raj. Yang tidak sempat melihat ceramah tentang Isra' Mi'raj, boleh rujuk balik, video masih lagi ada dalam page ini, boleh dengar sekali lagi tentang Isra' dan Mi'raj. Kata pengarang, وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ يعني Isra' telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi Muhammad telah diperjalankan pada waktu malam. Maka kita beriman dengan Isra' dan beriman dengan Mi'raj. Kata Imam At-Tahawi, وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَى. Dan telah berlaku kepada Rasulullah Mi'raj bisyakhsihi, dengan zatnya, yakni secara hakiki, fil yaqadati, dalam keadaan Rasulullah dia terjaga, bukan dalam mimpi, dalam keadaan terjaga secara hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah naik ke langit dengan badannya, dengan ruhnya, dia telah naik ke langit. Thumma ila haitsu syaa Allahu minal ula. Kemudian sampai tempat yang Allah Ta'ala telah kehendaki bagi Nabi Muhammad untuk sampai kepadanya di atas. Rasulullah naik sampai dia melihat Arash sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu Allahu bima syaa. Kata Imam At-Tahawi, wa akramahu Allahu bima syaa. Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi Muhammad dengan apa yang dia telah kehendaki. Dia telah mempertunjukkan bagi dia keajaiban-keajaiban di alam atas. Maka yang mahu ingat balik apakah Rasulullah telah melihat pada malam Isra' dan Mi'raj, boleh tengok tazkirah yang ada dalam page ini. Kata pengarang, wa auha ilaihi ma auha, yani Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadanya apa yang dia telah mewahyukan pada malam itu. Seperti kefarduan salat 5 waktu telah diwahyukan pada malam Isra' dan Mi'raj. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fasallallahu
عليه وسلم في الآخرة والأولى ما كذب الفؤاد ما رأى. Maka ayat ini daripada surat An-Najm. Ini setengah ulama mereka menggunakan ayat ini sebagai dalil bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah Taala pada malam Isra' dan Mi'raj, tapi dia telah melihatnya dengan fuad, dengan al-fuad, yakni dengan hatinya sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjadikan kepada Nabi Muhammad kekuatan melihat pada hatinya, maka dia telah melihat Allah tanpa Allah ada di tempat, tanpa Allah ada baginya rupa paras atau bentuk, kerana Allah tidak seperti sesuatu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Maka sampai sini untuk malam ini dalam syarahan Aqidah Tahawiyah, dan insya-Allah taala kita akan sambung pada esok nak membahaskan tentang al-haud, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan penting pada esok insya-Allah taala, harap semua ada dengan kita untuk dengar pembahasan lagi tentang kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang kita akan membahaskan dalam syarahan Aqidah Tahawiyah ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala, pada malam ini saya mahu ingatkan muslimin dan muslimat untuk mereka membaca Awradut Tahsin. Dan sekarang kita melihat kes-kes COVID-19 semakin bertambah di kalangan masyarakat. Maka ada asbab yang zahir, sebab-sebab yang zahir yang kita berhati-hati, jaga-jaga, kita pakai mask, kita pakai sarung tangan, seperti itu. Dan ada sebab-sebab yang batin. Di antaranya kita memperbanyakkan doa, kita memperbanyakkan istighfar, dan ada satu doa yang sangat kuat dan bermanfaat untuk jagaan daripada penyakit. Apakah doa itu? Doa itu adalah ini. Bacaannya seperti ini. Tahassantu bi dhil izzati wal jabarut wa'tasamtu bi rabbil malakut وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. Hendalah ini dibaca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu malam. Hendalah kamu beramal dengan ini bagi yang mahu keluar untuk beli barang, sebelum dia keluar beli barang, hendalah dia baca doa ini, ada manfaat padanya. Yang mahu yang ada kerja, yang masih lagi keluar untuk kerjanya, seperti doktor-doktor, nurse-nurse yang mereka keluar perlu untuk kerja, seperti saudara-saudara kita daripada anggota polis dan tentera, hendalah kamu beramal dengan ini apabila kamu ada dalam kerja kamu. Semoga Allah Ta'ala mempertahankan umat Islam, mempertahankan para mukminin dan mukminat yang mereka sekarang masih lagi keluar kerja untuk membantu orang-orang lain dan menjaga mereka daripada penyakit COVID ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Hendalah kita sentiasa memperbanyakkan doa. InsyaAllah ta'ala kita akan bertemu lagi pada esok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang belum tekan like bagi page ini, hendalah dia like. Jemput kawan-kawan untuk juga like dan follow, supaya kita membantu sebaran ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum.